Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, Alhamdulillah saya telah membantu seramai lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah kepakaran saya tadi adalah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So saya seperti biasa saya akan buat sharing berkenaan dengan bagaimanakah cara kita dapat menurunkan berat badan dengan cara yang senang, dengan cara yang mudah. So sebenarnya saya buat live ni secara harian atas sebab apa? Sebab pertama sekali sebab saya nak memberi lebih banyak manfaat kepada mereka semua. Sebabkan saya yakin dan saya percaya ramai orang pada waktu sekarang ni dia jadi macam susah sikit nak berada dalam kelompok yang positif, especially bila kita dapat tahu kita dapat extended 14 hari extra lagi dia punya pergerakan kawalan selama extra 14 hari. So sebenarnya agak stressful apabila kita realise that kita nak buat banyak benda aktiviti dekat luar, tapi ada sedikit gangguan dari sudut nak mendapatkan that feelings tu balik. Saya faham sebenarnya kadang-kadang agak susah sebenarnya untuk kita menurunkan berat badan pada waktu sekarang. Okay. Right, so berbalik semula tentang tadi adalah apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita akan buat sedikit sharing tentang macam manakah cara kita untuk dapat menurunkan berat badan kita. So hari ni topik kita adalah berkenaan dengan apa tau? Hari ni topik kita adalah berkenaan dengan apa tu? Topik kita berkenaan dengan macam mana nak makan makanan yang seimbang. Kalau katakan kita tak tahu macam mana nak makan makanan seimbang, so macam mana kita nak makan seimbang betul-betul? So hari ni kita akan bercakap dengan lebih jelas tentang macam manakah kita boleh makan makanan seimbang tu. So tapi sebenarnya agak susah. Sebenarnya memang agak susah untuk kita makan makanan yang seimbang sekiranya kita tak tahu banyak benda. So hari ni topik kita adalah berkaitan dengan 3 sebab susah sebenarnya kita nak makan dengan seimbang sekiranya kita tak tahu beberapa benda ni. So siapa yang nak tahu apakah berapa benda tu, tunggu kejap sebab kami akan membuat sharing tu sekarang. Tapi sebelum tu yang ada dekat sini boleh tak komen korang ni daripada mana, boleh tak komen tengah buat apa tu, nama siapa dan sebagainya kan. Sebab lagi best kalau kita dapat bercommunicate dengan what we call that, bercommunicate dengan best lah kan. Right, so berbalik semula tentang tadi, macam mana cara kita nak tahu kita ni makan seimbang ke tidak? Macam mana cara kita nak makan seimbang in the first place? So izinkan saya memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Alhamdulillah kepakaran saya ialah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So saya boleh membantu mereka yang nak turunkan berat badan ni supaya mereka boleh mencapai berat badan dan bentuk badan yang mereka inginkan. So again terima kasih kepada mereka yang masih bersama dengan kami. So kita akan menyambung topik kita, tapi of course sekiranya lagi best kita dapat bercommunicate, dapat berinteraksi, lagi best kalau macam itulah. So apakah sebenarnya, semalam saya ada buat live berkenaan dengan macam mana cara kita boleh makan dengan lebih kenyang. Pemilihan makanan yang tertentu akan membantu kita rasa lebih kenyang tu lebih lama. So semalam saya bercakap tentang topik itu. Sangat rugi kepada mereka yang tidak bersama dengan kami semalam sebab kami saya share 5 cara macam mana kita masih dapat mengawal berat badan kita dalam tempoh waktu yang sekarang ni. Right, so berbalik semula tentang topik hari ni. Apakah topik hari ni? Topik hari ni adalah berkaitan dengan
pemakanan yang seimbang. Tapi okay, sebelum tu boleh tak saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya Syah daripada Bartek Fitness dan saya seorang fitness coach, dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So for those yang mungkin sedang menonton saya dekat Facebook group dekat luar sana, saya strongly suggest untuk bersama dengan kami di dalam Facebook page SyahIK, sebab hari-hari saya akan buat live berkenaan dengan cara kita dapat menurunkan berat badan dengan cara yang simple, dengan cara yang mudah. Tapi boleh tak komen yang you all yang dekat sini, boleh tak komen you all daripada mana, korang tengah buat apa sekarang kan, apa plannya lepas ni dan sebagainya. Best sebenarnya kalau kita dapat berinteraksi macam tu. Okay, now siapa dekat sini? Boleh tak saya nak sebut nama dia orang sikit? Right, saya nak sebut sikit nama mereka kalau ada. Tak ada. Alright, so saya nak bagi tahu kenapa susah untuk kita makan dengan makanan seimbang. Siapa nak tahu topik ni? Pernah tak terfikir topik ni sebelum ni? Pernah tak kita rasa apa yang kita makan ni seimbang ke tidak? Pernah tak kita terfikir sama ada kita makan ni sebenarnya membantu kita dalam proses menurunkan berat badan? Ada tak kita terfikir benda-benda ni semua? Right? So, thank you kepada Puan Sanisa Saini. Right, hi. Okay, now Kak Asma pun ada. Assalamualaikum Kak Asma. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di live NKSC. Saya sekarang ni Kak Asma, saya sedang switch pindah ke dalam Facebook page sekarang. Saya ada plan, satu plan yang agak besar sebenarnya. Saya ada plan yang agak besar. Kalau Kak Asma nak tahu, boleh join malam ni dalam Facebook live saya lah. Right, dalam Facebook live, dalam Facebook page. So saya ada plan yang agak besar juga. Alright. So, thank you kepada mereka yang like. Okay, now again kepada mereka yang sedang menonton saya di dalam Facebook group dekat luar sana, sama ada di Malaysia Online Business ataupun di dalam MOB ataupun di dalam Nak Kurus Sihat Cepat, saya suggest untuk like Facebook page SyahIK, dan sebab nanti you all akan dapat banyak updates tentang apa yang kami plan nak buat dalam tempoh kita berada di dalam pergerakan kawalan kita, PKP kita kan. But anyway, salah satu sebab sekarang kita nak masuk dah kita punya topik. Apakah 3 sebab kenapa susah nak makan dengan makanan yang seimbang? So sebab kalau kita cakap kau kena makan makanan seimbang, doktor akan cakap macam tu, pakar pemakanan pun akan cakap macam tu, ramai orang akan cakap macam tu. Tapi kenapa sebenarnya cakap senang tapi nak buat tu susah? Itu yang saya nak bagi tahu kat sini. Hai Puan Sanisa Saini. Hai. Okay. Hai, Acik Fidah pun ada. Alright, so kenapa cakap je senang? Sebab bila orang tu tidak faham beberapa perkara, susah untuk kita identify adakah makanan kita makan tu seimbang ataupun tidak. Kalau katakan kita tak tahu sama ada, kalau kita tak tahu beberapa perkara dulu, susah sebenarnya kita nak kenal pasti sama ada apa yang kita makan tu seimbang atau tidak. So, siapa yang dah ready nak tahu, boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen dah ready, sebab saya nak share dah sekarang ni macam mana caranya untuk kita kenal pasti kita ni makan seimbang atau tidak. Tapi boleh tak saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali. Saya Syah daripada Bartek Fitness dan saya seorang fitness coach. Telah membantu seramai lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Komen tak naik ke? Komen naik ni Kak. Komen ni naik. But anyway, Kak Asma boleh join Facebook page saya. Okay? Assalamualaikum. Hai Puan Nur Hafiza. Saya harap semua siap walafiat lah. Okay, now siapa yang dah ready untuk tahu? Siapa yang dah ready untuk tahu, boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak tengok berapa ramai yang dah ready untuk saya share tentang apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni. So, yang dah ready, komen dah ready, sebab saya nak bagi tahu dah sekarang ni macam manakah untuk kita memudahkan, macam manakah caranya untuk kita memudahkan pemahaman kita supaya kita faham makanan seimbang tu senang sebenarnya, tapi tak mudah mana. Yang pertama sekali adalah kenapa makan seimbang tu susah? Sebab apa? Sebab bila seseorang itu dia tidak faham tentang pemakanan, tentang nutrition, dia tidak akan tahu sebenarnya sama ada apa yang kita makan tu seimbang ataupun tidak. Wah, Assalamualaikum Coach Amir. Coach Amir adalah seorang coach saya juga, Amir Muhammad. Okay, now
Kalau kita tidak tahu berkenaan dengan nutrition, kita susah nak faham apakah itu makanan yang seimbang. Contohnya, kita mungkin fikir nasi itu tak baik, tapi sebenarnya nasi itu okey je. Yang jadi tak baik kalau ambil secara berlebihan. Contohnya, makan coklat, Cadbury contohnya kan, sebenarnya okey je. Yang jadi tak okey sebabkan kita ambil secara berlebihan. So, itulah jadi persoalan sama ada seimbang ataupun tidak seimbang. So, adakah kita faham apakah setiap makanan tu punya atribut ataupun sifat-sifat dia? Adakah kita faham sekarang ni setiap makanan kita sebenarnya apakah function dia, apakah nutrition dia, apakah sebenarnya benda yang ada dekat dalam setiap makanan? Adakah kita tahu setiap makanan itu apakah vitamins dia, apakah dia punya mineral dia, apakah dia punya macronutrients dia, adakah tahu korang tahu apakah dia punya kalori dia? So, kalau kata kita tidak tahu, sebenarnya kita susah nak cakap ini makanan seimbang. Right. Thank you kepada Encik Amir. Oh, Encik Amir. Betul tak Kak Asmah? Apa saya cakap ni? Kalau kata kita tak tahu apa makanan tu punya function, kita akan rasa macam susah nak faham. Kita akan rasa susah nak makan makanan yang seimbang. Kan? So, that's why sebenarnya paling terbaik adalah untuk kita mengetahui serba sedikit tentang pemakanan. Saya ada beberapa buku yang saya keep on baca dan saya keep on jadikan reference apabila saya berhadapan dengan saya punya student, especially bila mereka mengalami masalah-masalah yang tertentu yang memerlukan saya untuk refer kepada buku tersebut lah. Right, so again, untuk kita mengetahui makanan yang seimbang ke tidak, sebenarnya kita kena tahu yang pertama, apakah nutrients pada makanan itu, apakah vitamins yang ada pada makanan itu, berapa kalori pula yang ada kat situ, berapa sebenarnya, apakah efek dia apabila kita makan, dari sudut dia punya thermogenesis dia, dari sudut high fiber dia punya GI tinggi rendah dia. So kalau kata kita dah tahu semua tu, insya-Allah mudah untuk kita faham makanan yang seimbang itu. Sebab semua orang boleh advise semua orang boleh advise yang untuk kita makan seimbang. Tapi bila kita tanya balik macam mana nak makan seimbang, dia pastinya, saya yakin 300% mereka tidak akan dapat menjawab soalan tu dengan tepat. Betul. Kenapa? Sebabkan mereka pun tak tahu makanan seimbang tu macam mana dia punya hakikat dia. Contoh kan, saya bagi contoh lah kan. Cuba cuba bawa kapal terbang dengan betul. Saya bukan seorang pilot, tapi saya suruh korang bawa kapal terbang dengan betul. Persoalan dia, macam mana nak tahu betul atau salah? So that's why lah pentingnya untuk kita belajar ilmu pembawakan kapal terbang. Kan? Barulah sebenarnya kita boleh bawa kapal terbang tu dengan betul dan menjawab soalan daripada orang yang suruh korang bawa kapal terbang tu dengan betul. So sangat gila penting untuk kita memahami apakah maksud sebenar makanan seimbang. Untuk kita faham, macam saya sebutkan tadi adalah you all kena tahu apakah nutritional information bagi setiap makanan yang kita makan. Berapakah dia punya kalori, berapakah dia punya nutrients, dia punya macronutrients, dia punya micronutrients, dia punya vitamins, dia punya minerals, dia punya kandungan air, macam-macam lagi. Dia punya kandungan level glycemic index dia punya level of fiber dia, macam-macam lagi. Barulah kita senang untuk memahami macam mana cara nak makan makanan yang seimbang tu. Kalau kita tak tahu, insya-Allah susah. That's why saya sangat mudah membantu student saya, bukan setakat dapat menurunkan berat badan saja, bukan setakat dapat membantu mereka mengecilkan tubuh badan mereka saja, tapi saya juga alhamdulillah dapat bagi mereka rasa lebih bertenaga. Kenapa? Sebabkan saya faham serba sedikit tentang setiap sifat-sifat makanan dan apakah efek dia kepada kita. So that's why apabila saya bagi dia, nama dia satu tu meal plan, melalui meal diagnosis saya, mereka mudah gila untuk turunkan berat badan. Sebab mereka dah tahu dah cara yang mudah untuk mereka turunkan berat badan melalui advice yang saya berikan. Itulah yang pertama. Susah nak faham, susah sebenarnya nak makan makanan seimbang sekiranya mereka tak faham apakah
tak faham tentang nutrition? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak bagi saya like? Siapa sini yang faham maksud saya, boleh tak bagi saya like? Sebab saya nak faham, saya nak bagi tahu ni supaya semua orang faham apakah sebenarnya yang saya sampaikan. Alright. Siapa yang faham ni? Boleh tak komen? Sebab saya tahu berapa ramai yang ready nak faham ni. Siapa yang faham? Atau mungkin saya perlu komen lagi dan sebagainya kan? Right. Korang tak faham ni. Tak faham ni korang ni kan? But anyway, itulah sebenarnya maksud saya. Dalam proses kita nak turunkan berat badan, kita kena faham tentang nutrition. Tak kisahlah sama ada kita ni nak jadi atlet ke, kita nak kurus ke, kita nak bina badan ke, kita nak jadi apa ke, tak kisah. Pemakanan memainkan peranan yang sangat besar terhadap kita punya progress dalam mencapai apa-apa target yang kita nak capai. Alright. Macam, okay, Kak Asmah tanya, Coach malam ni live pukul berapa dekat FB mana? Malam ni live jam 9 malam dekat dalam Facebook page Syah AK. Right, Facebook page Syah AK. Okay, Farah Wahidah. Hai, Assalamualaikum Puan Farah Wahidah Ahmad. Hai. Zura by Zura. Hai. Alright, now berbalik semula tentang tadi adalah tu yang pertama. Yang kedua pula adalah siapa dah ready yang nak tahu yang kedua ni? Boleh tak komen? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen berapa ramai yang ready, berapa ramai yang tak ready? Saya nak bagi tahu yang kedua. Yang pertama sekali adalah susah untuk kita makan makanan yang seimbang kalau kita tidak faham nutrition. Even doctors pun tidak faham nutrition sangat. Yang faham nutrition adalah nutritionist, adalah mereka yang betul-betul yang belajar berkenaan dengan makanan. So kalau katakan mereka tidaklah belajar betul-betul, susah untuk kita dapat dan faham apakah maksud makanan yang seimbang itu. Alright. Sebelum tu saya tahu berapa ramai yang dah bagi saya like dan love. Hai Puan Zira Adam. Hai Puan Sanisah Saini pun ada. Tuan Amir Muhammad dan Acik Fida. Okay, now siapa yang dah ready untuk masuk yang kedua? Siapa yang dah ready untuk yang kedua ni, boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak tengok siapa pula yang ready untuk tahu yang kedua ini. Ready? Kak Asmah dah ready. Siapa lagi dah ready? Saya risau kalau katakan ada orang komen tapi saya tak nampak dia komen. Dia tak keluar kadang-kadang dekat page ni. Right. Betul Coach. Alhamdulillah Puan Sanisa Sani baru nampak sebab saya buat refresh. Okay, itu adalah yang pertama. Yang kedua tu pula adalah persoalan dia adalah macam mana tak? Persoalan dia adalah adakah kita dah tahu makanan seimbang tapi kita nak seimbangkan dia dengan apa? Faham tak maksud saya? Kita nak seimbangkan makanan kita dengan apa? Contohnya kalau katakan kita main jokan-jongkit. Ya, jokan-jongkit. Siapa pernah main jokan-jongkit dekat Padang? Yang kan? Jokan-jongkit tu. So, jokan-jongkit ni macam mana nak bagi dia seimbang apabila berat sebelah kanan dengan berat sebelah kiri sama. So, dia akan seimbang. Kalau katakan tak seimbang, barulah dia akan berat sebelah. Macam tu kan. So, makanan yang seimbang tu kita kena tahu nak seimbangkannya dengan apa. Tapi kalau kita tak tahu nak seimbangkannya dengan apa pun pening kepala juga. Sebagai contoh, macam kita makan makanan yang manis ataupun makanan yang berkalori tinggi, katakan. Macam mana nak seimbangkan makanan yang berkalori tinggi ni supaya kita dapat kawal berat badan kita? Of course, tenaga yang masuk dan tenaga yang keluar haruslah seimbang. Jadi kita kena consider tenaga yang keluar. Macam mana nak seimbangkan dia dengan exercise? Macam mana cara nak exercise pula? Kita kena tahu exercise apa pula yang sesuai. So, persoalan seimbang ni dia berkait rapat dengan tenaga. Bila kita cakap tentang kalori lah. Dan bila kita cakap tentang nutrition yang lain, kita insyaAllah terlebih nutrition tidak mengapa, jangan terlebih toksik dalam badan kita. Sebab ramai orang tak faham ada banyak makanan dekat luar sana yang mengandungi toksik yang tinggi. Sebagai contoh, kalau kita makan fast food, dia mengandungi toksin yang tinggi sebabkan dia mengandungi lemak yang nama dia lemak tepu yang sangat tinggi. So dia akan mengganggu proses kita
bukan setakat nak turunkan berat badan saja, tapi dia akan mengganggu kesihatan kita. Seramai mana antara kita yang sanggup sacrificekan, yang sanggup korbankan kesihatan diri kita disebabkan nak makan fast food? Mesti tak ramai yang sanggup korbankan kan. So persoalan dia sekarang ni adalah macam mana untuk kita seimbangkan tenaga yang masuk dengan tenaga yang keluar. So tenaga yang masuk tu kan, apa yang kita makan, kita kena tahu berapa pula dia punya tenaga dia dan berapa banyak, apakah exercise yang sesuai kita kena buat untuk membakar tenaga-tenaga tersebut. Faham tak maksud saya? Kalau katakan tenaga tu dimasukkan dalam badan tapi tak dikeluarkan, tenaga yang tersimpan tu, yang tak dibakar tu akan jadi lemak. Itulah akan menjadikan kita gemuk. Mana-mana doktor pun akan cakap kegemukan ataupun obesity mendatangkan penyakit. So bila doktor advise, okay, you kena makan makanan yang seimbang. So susah untuk seorang tu faham macam mana nak makan makanan yang seimbang kalau kita tak tahu nak seimbangkannya dengan apa. Faham ke faham? So bila kita faham kita boleh seimbangkannya dengan apa, insya-Allah kita mudah untuk kawal berat badan kita dan secara tidak langsung kita akan jadi lebih sihat. Macam Puan Sanisa saya ni beritahu, pernah main jongkang-jongkit dengan anak, memang tak turun-turun. Saya tak boleh buat apa Puan. Macam biasa kalau saya main jongkang-jongkit dengan anak saya kena duduk dengan wife saya. So wife saya pun sebenarnya dalam 40 lebih kilo, campur anak saya dah 55 kilo, saya 80 kilo. Kalau katakan saya nak bagi diorang tu, saya pakai kaki tolak ke atas baru boleh diorang turun. Macam itulah, nak seimbangkan juga. Itu pun kena ada pemahaman macam mana nak seimbangkan jongkang-jongkit tu. Faham ke faham? So itulah yang kedua. Contoh lagi kan, macam mana juga nak seimbangkan makanan yang sihat dengan makanan yang tak sihat. Macam mana nak seimbangkan? Adakah kita tahu makanan itu sihat atau tak sihat? Adakah kita tahu makanan itu tu baik atau tak baik? Kalau katakan saya tanya soalan, adakah nasi itu makanan yang baik? Jawapan dia baik, tapi dia boleh jadi tak baik juga. Kenapa? Sebabkan kalau makan yang berlebihan, dia akan jadi tak baik. Alright? Ataupun bila kita makan secara banyak, dia pun akan jadi tak baik. Contoh, aiskrim. Adakah makan aiskrim tu makanan yang tak baik? Kalau katakan makanan yang tak baik, kenapa kita bagi pada anak kita makan? Jawapan dia, makan dia okey je, cumanya tak boleh makan yang berlebihan. Persoalan dia macam mana pula? Persoalan dia macam mana kita nak tahu makanan tu berlebihan ke atau tidak. Itu persoalan yang kita patut tanya kepada diri sendiri. Benda ni terlalu kompleks sebenarnya, terlalu susah nak faham, melainkan kalau kita faham banyak benda. Sebagai contoh, apa aku nak bagi contoh ni kan? Alright, macam ni. Siapa sini pandai bawa kereta? Boleh tak komen dia pandai bawa kereta? Boleh tak komen? Allahuakbar. Boleh tak komen ada tak sesiapa kat sini yang pandai bawa kereta? Sebab saya nak bagi contoh bawa kereta dalam apa maksud saya tentang ni. Right? Bila kita cakap pasal seimbang tak seimbang ni lah kan, siapa yang pandai bawa kereta boleh tak komen saya pandai bawa kereta? Tengok berapa ramai yang komen. Saya tengah refresh sekarang ni, kod-kod ada yang tak keluar kan. Aku pun risau juga. Kod-kod ada yang komen, saya tak reply. Saya tak ada niat untuk tak reply sebenarnya, tapi sebenarnya kadang-kadang dia tak keluar. Kalau katakan saya nampak, saya akan terus komen. Siapa yang bawa kereta? Komen. Bila dah makan sedap susah nak berhenti makan, kan? Kan? Right? Susah nak berhenti makan. Yup, betul-betul. Right, so berbalik semula tentang tadi. Apa nak bagi contoh tadi pasal kereta kan? Adakah baik kita isi minyak kereta yang lebih daripada penuh? Maksudnya macam kita tahu minyak kereta kita kalau kita isi penuh dalam RM100 katakan, tapi kita gatal nak isi RM200. Okey, macam mana? Adakah baik ataupun adakah bila kita nak isi minyak hitam tu kita isi melimpah-limpah minyak hitam tu? Kan kita ada macam tempat nak mengukur, tempat nak tunjukkan satu batang tu, kita celup dan kita tengok berapa banyak minyak hitam kita dah isi. Kalau kata kita isi penuh minyak hitam tu, okey tak? Boleh tak kita isi minyak hitam tu secara penuh? Mestilah tak boleh kan, sebab kan dia ada dia punya level-level dia yang
yang boleh atau tak boleh. Betul kan? So sama juga dengan apa yang saya masukkan sekarang ni, right? Sama juga, kita tidak boleh isi ataupun bagi kita makan lebih daripada apa yang sepatutnya. Kita kena seimbang. Macam Kak Asmah cakap, dia akan melimpah. Right. Sebagai contoh yang lain, kalau katakan kita pump tayar tapi kita pump lebih daripada dia punya kapasiti tayar tu, lebih daripada tekanan tayar tu punya level, pastinya tayar tu akan meletup. Kalau boleh pun kita punya kereta akan jadi macam lain macam sikit bawa kereta ni. Kita tak boleh isi terlalu penuh sangat, terlalu ni sangat, nanti dia akan jadi tak selesa nak bawa kereta. Betul ke betul? So itulah konsep dia. Kita tengok sini yang senang. Pandai bawa kereta auto je, manual lulus lesen saja. Ada yang kata bawa kereta sama jugalah sebenarnya. Sama juga konsep dia. Sekiranya kita isi tayar kita isi angin yang berlebihan, kita akan rasa tak selesa bawa kereta. Sama juga macam minyak hitam. Kita isi minyak hitam lebih melimpah-limpah pun dia akan jadi tak elok juga untuk kereta. Sebabkan dia akan mengganggu juga kereta tu punya performance. So sama juga dengan kita. Kita boleh makan nasi, tapi kita tak boleh makan secara berlebihan. Kita boleh makan coklat. Kita boleh makan coklat, tapi kita tak boleh makan makanan yang berlebihan. So macam mana kita nak tahu, nak menyeimbangkan makanan-makanan itu supaya bila kita makan, yang pertama sekali kita masih lagi bertenaga dan kita masih lagi tidak ada masalah dengan masalah berat badan. So itulah soalan yang paling patut dijawab. Bukannya dengan bagi advice, cik ataupun puan ataupun tuan kena makan makanan seimbang. Sebab advice itu macam terlalu tergantung sangat. Faham tak? Terlalu tergantung sangat. Contohnya lagi macam, faham tak maksud saya? Bila kita suruh seseorang tu makan yang seimbang, kita kena bagi tahu kat dia, kita kena guide dia apakah kita nak seimbangkan makanan tu. Kita makan nasi banyak ni, kita nak seimbangkan nasi ni dengan apa pula? Adakah kita nak tambahkan dengan sayur? Adakah nak tambahkan dengan apa tu? Dengan ayam? Adakah nak tambah dengan roti, nak tambahkan dengan buah supaya makanan itu seimbang? Tak. Sebenarnya bila kita sebut tentang menyeimbangkan makanan, dia ada banyak perspektif. Yang perspektif yang pertama yang saya tunjukkan tadi tu adalah dia punya what we call that, dia punya macronutrients, dia punya kalori, dia punya macam-macam benda yang kita kena tahu dulu sebelum kita dapat faham, kita dapat seimbangkan macam mana. Faham kan? Macam tadi saya bagi contoh joget-jongkit tadi. Kalau itu paling simple lah kot untuk kita explain. Joget-jongkit, kalau katakan pemberat sebelah sini dan sini dia tak seimbang, so dia tak jadi joget-jongkit, dia jadi sakit hati. Faham tak? So sama juga macam tu. Bila kita nak faham makanan seimbang, kita kena tahu numbers. Sama juga dengan jongkang-jongkit tu, kita kena tahu berapakah berat orang kat sana, berapakah berat kita dekat sini supaya dia jadi balance. Faham ke faham? Macam dacing, kalau katakan kita letak 1 kilo kat sini, kita letak 500 gram kat sini, bermaksud dia akan berat sebelah. So macam mana nak seimbangkan? So kita jadikan dia 1 kilo juga, barulah dia seimbang. Tapi dalam part makanan ni, macam mana nak seimbangkannya, itulah sebenarnya kita kena faham banyak perkara tentang makan yang baik, makan yang tak baik, macam mana nak seimbangkan makanan-makanan yang baik yang tak baik tu. Nak seimbangkannya pula dalam masa 24 jam ke, atau dalam masa seminggu ke, dalam masa sebulan ke, macam mana pula. So kita kena tahu macam-macam perkara sebelum kita advise orang, you kena makan makanan seimbang. Sebab itu adalah advice yang paling mengarut sekali. Sebabkan orang tak rasa dibantu pun bila saya cakap you kena makan makanan seimbang. Blur-blur dah kita. Aku nak makan seimbang macam mana? Tak tahu, tak reti. Mungkin dengan kita makan nasi, sayur dan ayam, kita dah rasa seimbang dah, tapi hujung minggu kita naik berat badan. Faham tak maksud saya tu? So itulah sebenarnya kita kena faham macam manakah caranya untuk kita faham, untuk kita dapatkan approach tentang makan yang seimbang. So faham tak apa saya cakap? Pandai bawa kereta auto je. Okey. So faham tak maksud saya? Kalau faham boleh tak? Kalau dah terlebih imbangan macam mana nak buat? Kalau dah terlebih imbangan,
Okay, sekarang ni kita kena tengok tau. Kak Asmah tanya dekat dalam Facebook group Nak Grow Sihat Cepat. Okay, kepada mereka yang ada dekat luar sana, dekat dalam Facebook group Malaysia Online Business ataupun cikgu-cikgi. Alright, so boleh join sama kami dalam Facebook page HIK ataupun like ataupun join Facebook group Nak Grow Sihat Cepat, supaya kami akan dapat memberikan korang lebih dekat penjelasan dia. But anyway, apa tadi tu berkenaan dengan kalau katakan kita punya imbangan tu terlebih, kita kena tahu juga apakah imbangan yang terlebih. Antara imbangan yang terlebih yang kita boleh faham kat sini adalah kalori. Kalau katakan kalori kita makan dah terlebih, bermaksud kita dah masukkan dalam badan kita kalori yang lebih banyak daripada keperluan kita. Macam mana kita nak buang kalori tu? Antaranya adalah dengan cara kita exercise, dengan cara kita membakar kalori kita tu. Mungkin sebelum ni kita biasa makan sepinggan nasi, hari ni kita makan sepinggan setengah nasi, dan kita risau besoknya kita ada masalah berat badan kita naik. So apa kita kena buat? Kita buat exercise macam list ke HIIT ke kan, cardio ke apa-apa ke kan. List kan, itu cardio, part of the cardio jugalah. So kita kena tahu, kita kena bakar macam mana pula lepas tu. So once kita dah faham, insya-Allah kita akan dapat seimbangkan benda yang dah terlebih tu. Itu kalau kita tengok dalam perspektif kalori. Kalau kita tengok dalam perspektif makronutrients pula, kalau katakan kita terlebih makan karbohidrat, kita kena kurangkan fat. Kalau katakan kita terlebih fat, kita kena kurangkan karbohidrat. Faham ke? Faham. Itu dalam sudut makronutrients punya keseimbangan pula. Kalau dari sudut micronutrients punya keseimbangan pula, itu tak ada masalah. Sebenarnya kalau terlebih nutrients pun, terlebih micronutrients pun, dia tak ada masalah sebab dia tidak ada sebarang tenaga terhadap micronutrients tu. Itu hanyalah sebagai macam untuk kita memberikan kita certain nutrients ataupun vitamins ke dalam badan kita. Kalau katakan terlebih sekalipun, dia akan dibuang dengan air kencing kita, dia akan dibuang dengan kita punya najis. So itu pun adalah salah satu cara macam mana badan kita boleh seimbangkan micronutrients. Kalau katakan kita masuk lebih, dia akan buang yang lebihan tu. Itu adalah benda yang simple. Itu kalau kita tengok dalam sudut kalori, makronutrients dan micronutrients. Ada juga makanan yang berkaitan dengan makanan sihat tak sihat, macam benda. So bila kita tengok dalam perspektif nak turunkan berat badan, kita hanya tengok pada kalori dan makronutrients. Kak Asmah pun bertanya kat sini, Coach, kalau kita muntahkan makanan tu balik, makanan tu boleh ke? Saya suggest jangan. Apa yang kita masuk tu, kalau kita keluarkan dengan cara paksaan, maksudnya badan kita akan memaksa badan kita ni untuk buat benda yang dia tak sepatutnya buat. Baik kita tak payah makan benda tu in the first place, ataupun just makan je, tapi kita tahu aku dah makan lebih hari tu, dan apa kita nak buat esok, apa kita nak buat lusa, apa kita nak buat tulat, benda tu lagi better daripada kita muntahkan balik. Faham kan maksud saya? Right, so itulah sebenarnya maksud yang kedua, nak seimbangkannya dengan apa. Alright, so yang ketiga, kenapa sebenarnya nak makan makanan seimbang tu satu benda yang susah. Kenapa susah? Sebabkan dia tak tahu yang nombor 3 ni. Kenapa? Apakah nombor 3 tu dia tidak faham numbers. Dia tidak tahu numbers. Macam saya sebut tadi, kalori, makronutrients, semua itu adalah numbers. Numbers yang macam mana? Numbers itu kita kena tahu berapakah kalori dia, berapa gram karbohidrat dia, berapa gram fat dia, berapa gram protein dia, dan kita kena faham macam mana caranya untuk kita makan tu macam mana. So kalau katakan kita dah tahu, insya-Allah sebenarnya mudah untuk kita makan makanan yang seimbang. Salah satu daripada advice one of my nutritionist friend, salah seorang kawan yang nutritionist ni, dia kata kalau you nak makan sayur, you makan sayur yang pelbagai warna. Kalau you nak makan buah-buahan, you kena makan buah-buahan yang pelbagai warna. Which is betul juga apa dia cakap. Tapi selarat mana kita mampu makan buah berwarna-warni tu kan? So macam mana caranya untuk kita seimbangkan dalam masa sehari? Impossible. Kita mungkin boleh seimbangkannya dalam masa seminggu. Itu lebih possible lagi.
Contohlah macam kita tengok, kita boleh listkan buah-buahan. Warna kuning contohnya macam pisang. Warna oranye macam buah oren lah. Warna purple macam berries, macam anggur kan. Tu warna purple pula. Warna merah macam apple, strawberry. Warna apa lagi? Sebutlah semua warna dalam dunia ni, kita akan keluarkan apakah buah-buahan tu. Jadi kita boleh susun buah-buahan tu sepanjang seminggu untuk kita makan. Mungkin hari ni kita makan pisang dengan strawberry, kuning dan merah. Okey. Besok pula warna hijau, apple hijau dengan warna purple, katakan blueberries katakan. So kita boleh buat jadual macam tu. Persoalan dia, siapa sanggup buat macam tu? Siapa yang larat buat macam tu? Kalau katakan larat, just proceed je, sebabkan itu mungkin cara yang korang larat buat. Tapi approach saya adalah lebih mudah. Kita boleh makan macam-macam benda, and sebenarnya lebih praktikal sebabkan kita tahu kita nak kunyah buah ni pun kadang-kadang kita pun bosan juga. Sebenarnya mungkin kalau katakan yang tak mampu makan buah, yang tak boleh makan sayur, kita tak boleh nak paksa. Memang dia dah lama dah tak makan sayur, memang dah lama tak makan buah-buahan. So apa yang saya suggest, ambillah vitamins. Benda yang ada dekat luar sana. Tak boleh makan oren, ambillah vitamin C. Tak boleh makan sayur-sayuran, ambillah vitamin apa-apa, magnesium ke apa ke, iron ke, ataupun B complex ke. Kalau you all tak makan buah-buahan, bendanya boleh settle. Betul ke betul? Tapi of course, paling terbaik, instead of kita makan suplemen tu, kita makanlah whole food, makanlah buah-buahan, makanlah sayur. Itu adalah lebih baik. Persoalan utama tadi tu, macam mana nak seimbangkan makanan yang kita makan. Sebab cakap senang, tapi nak buat tu macam mana, tak ada guide. Macam mana nak, kita kena belajar pula. Kita kena tahu macam-macam benda pada setiap makanan yang kita ambil. Kalau kita tak faham makanan yang kita ambil tu apakah function dia, insya-Allah dia pun tidak akan dapat mencapai apa-apa keadaan juga. Right. Bak kata orang putih, kan? Bak kata orang putih. Apakah dia cakap? Dia cakap too much of good things pun tak baik juga, ataupun too much of good thing is still a bad thing. Maksudnya macam kita tahu makan nasi putih ni bagus, kita tahu makan brown rice ni lebih baik daripada makan nasi putih, tapi kalau kita makan terlalu banyak sangat brown rice sekalipun pun tak baik juga. Dia boleh membawa pada kegemukan. Kalau katakan kita nak makan seimbang, nak seimbangkan dengan apa? Nasi putih tu nak seimbangkan apa dengan brown rice tu? Nak seimbangkan dengan apa? Adakah kita nak klasifikasikan nasi putih tu ataupun brown rice tu sebagai makanan yang baik, kita nak seimbangkan dia dengan makanan yang tak baik? Adakah itu maksud dia? So itulah poin saya. Kita kena faham macam-macam benda tentang pemakanan, barulah sebenarnya mudah untuk kita identify makanan yang kita makan tu akan membantu kita menurunkan berat badan ataupun tidak. So again, last sekali saya nak ucapkan kat sini, terima kasih kepada mereka yang bersama dengan saya, kepada mereka yang sedang menonton saya dekat dalam Facebook group dekat luar, macam Facebook group Malaysian Online Business, ataupun dekat mana lagi, dekat grup cikgu-cikgi, ataupun mereka ada orang yang share live saya sekarang ni. Saya suggest like lah Facebook page Syah AK, sebab hari-hari saya akan buat live menjawab soalan-soalan dan memberi topik-topik yang akan membantu kita faham lebih lanjut macam manakah cara kita boleh turunkan berat badan dengan cara yang simple sahaja. Sebab itulah sebenarnya kepakaran saya. Apakah kepakaran saya? Kepakaran saya ialah membantu mereka untuk kurus. Itulah sebenarnya kepakaran saya. Kalaulah korang berikan saya satu situation, saya akan bantu mereka turunkan berat badan, asalkan mereka dapat follow apa yang saya cakap. Saya cakap, insya-Allah akan nampak kesan lah. So macam saya cakap tadi juga, progress untuk menurunkan berat badan, jangan kita tengok pada numbers, pada penimbang berat sahaja, tapi tengok juga pada ukur lilit badan kita, tengok tenaga kita rasa macam mana. So benda tu juga memainkan peranan yang sangat penting dalam kita memahami sejauh manakah progres kita dalam nak mencapaikan berat badan. Yang paling penting sekali dalam menurunkan berat badan adalah kita kena kenal diri kita siapa dulu.
apakah kemampuan kita, apakah yang kita larat buat ataupun apakah yang kita tak larat buat. Saya tak boleh nak paksa mereka yang tak boleh nak exercise untuk exercise supaya mereka boleh dapat kurus. Sebenarnya saya juga tak boleh nak paksa mereka yang tak makan sayur untuk makan sayur supaya mereka kurus, sebabkan benda tu adalah dah tersemat di dalam diri mereka tak makan sayur. Kenapa saya nak paksa mereka? So that's why sebenarnya yang paling terbaik untuk kita turunkan berat badan adalah dengan cara mengambil makanan-makanan whole food. Tetapi sekiranya tak boleh, kita kena identify apakah nutrien yang tak cukup dalam badan dia, apakah vitamins yang tak cukup dalam badan dia, supaya kita boleh advise, you patut ambil vitamins ni, you patut ambil vitamins tu. So lebih mudah sebenarnya apabila kita tahu apakah yang tak cukup dan kita boleh advise supaya mereka boleh dapat berat badan yang mereka nak. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih lagi banyak-banyak. Malam ini jam 9 malam kita akan buat live di dalam Facebook page Syah AK, dan saya yakin apabila korang bersama dengan kami di dalam Facebook page Syah AK ni, korang akan dapat banyak input-input yang membantu you all dapat turunkan berat badan. So sebelum tu saya nak bagi tahu, ramai orang dah meninggal, lagi ramai orang yang dah dijangkiti dengan COVID-19. Jadi saya doakan anda supaya korang selamat, korang tidak keluar rumah. Kalau kata keluar rumah pun hanya sekadar nak buat benda-benda yang penting sahaja. So just stay at home, buatlah aktiviti-aktiviti yang sepatutnya dibuat dengan family dan sebagainya. Dan juga sekiranya korang rasa nak belajar lebih lanjut, nak faham lebih lanjut tentang diri you all sendiri, tentang pemakanan yang terbaik untuk diri korang, like Facebook page Syah AK bersama dengan kami supaya kami boleh bantu you all. Sekiranya nak tahu lebih lanjut macam mana kami boleh bantu, bolehlah WhatsApp dekat nombor telefon yang saya letak di dalam video description ni, dan bolehlah sebenarnya untuk berkomunikasi dengan kami. Alright, itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ni dalam Facebook page Syah AK jam 9 malam. Kita akan bercakap tentang topik lain pula, topik berkenaan dengan hala tuju, masa depan dan sebagainya, supaya saya boleh bagi yang terbaik untuk you all semua. Alright, that's all for now. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.